Okey, hari ni dah seminggu dah lepas saya tukarkan setting sebelah rumah saya ni kan. Jadi saya nak tunjukkan dia punya progress dia lah selepas 1 minggu. Okey, ada juga yang dah mati, dia jadi macam lembik kan, macam tu. Yang pokok yang saya letak ni, jadi saya dah gantikan lah. Contohnya dekat sini ada dua succulent jenis ni, dia dah mati, dia jadi lembik macam tu kan, jadi saya dah buangkan lah. Okey, jadi tambah yang satu lagi yang lain, yang ni. Jadi percentage dia yang mati tu taklah banyak sangat, bukanlah semua mati kan. Jadi beberapa, dalam 1% lah daripada yang kita tanam tu ada yang mati ya. Jadi saya tutup ni bila hari hujan, saya tak nak tempias ya kan. Saya tutup supaya dia betul-betul tak dapat air lah. Di potongan tu betul-betul dapat kering ya. Okey, yang ni yang hari tu yang saya rasa, yang saya kata saya nak tukar tu, saya dah tukarkan. Saya tanam Glossinia ni lah. Glossinia ni yang ini memang dah bertahun dah saya tanam. Hari tu baru lepas besar macam ni lah, berbunga kan. Lepas tu ni anak dia tumbuh kembali ya, sebab bawah tu dia ada ubi dia. Yang ni pun sama, memang saya dah tanam lama, dia keep on tumbuh balik lah. Yang dua ni saya baru beli. Saya nak cuba lepas ni Glossinia lah. Saya nak tengok Glossinia dengan yang ni. Bukan Glossinia, saya dah lupa nama dia. Ini kalau untuk indoor garden, orang tanam dalam rumah kan, memang satu yang jadi apalah, tumbuhan yang pilihan ya. Jadi saya minat Glossinia ni, walaupun memang susah tanam. Samalah macam tanam succulent pada mula-mula saya cuba 15-10 tahun yang dulu susah nak dapat hidup kan. Jadi kali ni jadi saya tanam yang ni dah agak lama dah, lebih dah, saya rasa 3-4 tahun lah ni. Saya nampak lah dia punya cara penjagaan dia tu, dapatlah sikit saya belajar cara dia kan. Jadi saya ingat saya nak tengok lah macam mana Glossinia ni kalau kita tanam di tempat macam ni, macam mana dia boleh subur tak membiak tak kita nak tengok lah. Okey, saya pun suka sebab dia ada bunga yang kemas macam tu kan. Jadi mungkin satu hari nanti kaktus yang berduri ni saya dah tak nak lagi jaga kot tak nak lagi lah, mungkin bagi je lah siapa yang sudi. Kita tanamlah pokok yang tak berduri ni dah. Okey. Bila tak berduri tu senang kita nak repotting dia, nak jaga dia tu selesa lagi lah kan, sebab dia tak mencucuk-cucuk. Dan dia yang penting itu, satu lagi ciri dia, dia berbunga dan pokok tu macam kemas dan mencabar. Itu yang kita nak tengok setakat mana kita boleh deal dengan susah cara dia menanam tu untuk hidup tu. Okey, yang ni pasu yang kedua hari tu. Yang ni saya rasa tak ada yang mati kot. Yang ni tak ada yang mati, sebab pokok yang saya letak pun tak banyak, dan pokok dia semua pokok yang dah besar. Dia kan pokok yang besar ni, dia stabil, dia lebih lah banding pokok yang kecil. Okay, yang ni pasu yang ketiga. Yang hari tu kita tengok ada yang saya gantikan dekat sini ada yang mati 2 cutting tu, dia jadi lembik macam tu, saya gantikan. Yang lain tu sama je lah. Yang ni kalau tengok kan tak ada pun, tak tumbuh akar pun lagi. Tak tumbuh akar pun. Ada tak yang dah tumbuh akar? Jadi kebanyakannya belum tumbuh akar lah. Jadikan succulent yang ni saya baru tambah lah. Bila saya kosongkan pasu tu, itu ada anak dia yang ni, jadi saya bubuh kat sini lah. Bukan anak ni, dewasa dah pun. Yang lain-lain saya tengok ada tak yang tumbuh
dia punya akar. Tengoklah. Memang belum ada yang tumbuhan, belum ada yang tumbuh lah. Tapi bak duri succulent ni sebenarnya memang paling tolerant lah ya, yang paling kuat lah sebenarnya. Jadi sambil-sambil tu saya buangkan lah ya. Kita nampak kemas ni, sebab saya dah buangkan dia punya macam ni kan, daun yang mati. Macam tu. Yang ni pula yang ke-4. Masa pembikinan dia dulu, saya hanya ada 4 je pokok. 1, 2, 3, 4. Lepas tu bila saya nak kosongkan pasu yang tadi, saya keluarkan anak-anak dia tu, pokok-pokok yang dah kat sana, pindahkan kat sini. Walaupun kita mengganggu lah sekejap dia punya pertumbuhan, tapi memang kita nak pindahkan lah dia. Jadi ni yang paling cantik lah kan. Nampak penuh, cantik lah saya rasa. Saya harap kan yang ni boleh survive lah dalam pasu ni. Sebab apa, kadang-kadang bila kita letak pasu besar ni, masalah dia akan membusuk juga sebenarnya pokok ni ya. Sebab mungkin bila tanah banyak kan, kelembapan tu lama kan, jadi dia jadi cepat mereput lah kalau lama-lama sangat tergendam ataupun basah saja akar dia. Jadi saya tinggikan dia ni dengan harapan dia akar dia tu sikit je kena pada tanah tu. Jadi masa saya repot dulu pun akar dia memang sangat kecil ya. Sikit je lah ya. Heran juga kadang-kadang macam mana kaktus ni, tapi nampak macam tumbuh subur kan, sedang akar dia sikit je. Itulah kan, subhanallah, kehebatan ciptaan Allah. Ini saya ambil daripada pasu yang sana dulu, saya repot balik ke sini ya. Ini saya bubuhkan kat sini lah, untuk apa, penuhkan lagi pasu ni. Okay, yang last one, ini adalah pasu favourite suami saya. Dia kata dalam banyak-banyak yang saya gubah ni, yang ke-5 pasu succulent ni, yang ni yang dia paling suka. Of course lah kan, sebab warna dia tu bukannya warna hijau, warna biru, warna merah jambu. Jadi dari segi colour tu dia lebih ceria kan. Kaktus biru ni cantik kan, saya suka juga succulent biru ni. Jadi itulah dia. Yang ni memang tak ada tambah apa-apa kecuali ni kot. Sama je pada hari yang saya gubah hari tu. Okey. Jadi itulah dia keadaan dia selepas saya tukar positions, buanglah semua yang berserabut tu. Jadi sekarang ni dekat tepi rumah ni, simple je lah, kemas macam ni. Pokok-pokok yang saya kenan je lah yang saya display kat sini ya. Ada juga lagi sebenarnya pasu yang belum diuruskan. Ya, itu di sini. Aduh, air pening pada saya tengok jadi itulah. Yang ini mungkin bakal akan dipindahkan ke tanah lah. Tengok dia membunuh diri kat tanah ya. Jadi kita nak tengok lah sama ada dia boleh mana satu yang kita nak pindahkan ke tanah. Mungkin yang besar-besar macam ni, ini pindah tanah ya. Yang ini saya punya kesayangan ni sebenarnya, tapi saya dah tak nak dia berserabut macam ni. Pasu banyak, kemungkinan besar yang disayangi pun akan dikorbankan. Okey, itu je lah setting baru untuk saya share dengan siapa yang sudi nak tengok video ni. Okay, itu sajalah. Kita jumpa lagi video yang lain. Moga ada manfaat apa yang dikongsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.